macam Farah. Kenapa dia nampak macam sedih je? Kena tanya ni. Farah, kenapa Mira tengok Farah monyok je 2-3 hari ni? Salah Mira, saya rasa serabut sangat dekat tempat kerja tu. Oh, kenapa Farah rasa macam tu? Ada apa-apa yang berlaku ke kat tempat kerja Farah? Tak tahulah nak cakap macam mana. Dia tu macam tak reti nak explain tu macam mana. Oh, tapi ada masalah lah yang jadi. Okey. Kalau macam tu, apa kata Farah tengok satu video ni dekat YouTube? Ya apa Kejap Mira tunjuk. Kejap Mira cari je. Okey. Okey, video ni Ya. Orang berdua nak share dengan korang tentang gembira di tempat kerja. Farah tahu tak video ni dia banyak share tips macam mana kita nak happy kat tempat kerja kita. Oh ya ke? Saya tak pernah jumpa pun video sebelum video macam ni sebelum Mungkin ni. Farah boleh tengok video tu dan Farah boleh dapat beberapa tips macam mana Farah nak kekalkan kegembiraan kat tempat kerja. Oh okey, nanti balik rumah saya akan tengok, okey? Jangan lupa like, share dan subscribe video tu tau. Okey, insya-Allah. Okey. Thank you tau sebab kongsi dengan saya video yang patut Okay, saya tengok. welcome. Hari ni, Mira dan Farah, kita orang berdua nak share dengan korang tentang gembira di tempat kerja. Mesti ada di antara kita yang pernah rasa tidak gembira untuk pergi ke tempat kerja. Betul tu Mira. Jadi pada hari ini, Mira dan Farah akan kongsikan serba sedikit mengenai tajuk gembira di tempat kerja. Mira nak share dengan korang apa itu definisi gembira di tempat kerja. Farah nak share dengan korang bagaimana cara untuk kita mengeratkan lagi hubungan dengan rakan sekerja kita. Cara-cara untuk membuatkan seseorang itu gembira di tempat kerja. Kesan apabila seseorang itu gembira berada di tempat kerja. Dan yang terakhir sekali, kami akan kongsikan kepada anda gembira di tempat kerja menurut perspektif Islam. Boleh Mira kongsikan apakah sebenarnya definisi gembira di tempat kerja ni? Boleh Farah? Okey. Gembira di tempat kerja boleh didefinisikan sebagai apabila seseorang itu merasa gembira untuk melakukan sesuatu pekerjaan, mempunyai teman sekerja yang baik, sentiasa bersemangat untuk melakukan kerja, serta bekerja tanpa sebarang tekanan. Oh, macam tu. Sikap rakan sekerja yang baik dapat mendorong kepada gembira di tempat kerja. Betul kan Farah? Betul tu Mira. So pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda cara-cara untuk kita mengeratkan lagi hubungan dengan rakan sekerja kita. Okey, yang pertama, kita sebagai rakan sekerja ni, kita perlulah sentiasa bertanya khabar kepada rakan kita. Sebagai contohnya, bila kita sampai ke pejabat, apabila kita bertemu dengan mereka, kita tanyalah khabar kepada mereka. Sebagai contoh, apa khabar Mira? Sihat ke hari ini? Khabar baik Farah. Sihat. Itulah sebagai contohnya. Jadi apabila kita sentiasa bertanya khabar kepada rakan sekerja kita, hubungan kita dengan mereka akan lebih rapat. So apabila hubungan kita lebih rapat, kita akan lagi lebih mengenal mereka dengan lebih mendalam. Betul tu Farah? Ya, betul. Yang kedua, cara untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita dengan rakan sekerja kita, apabila kita berada di dalam teamwork, kita mestilah menghormati mereka. Sepertinya di dalam teamwork tersebut mestilah mempunyai pelbagai pendapat, pandangan. So apabila mereka melontarkan pandangan mereka, pendapat mereka, kita kenalah menghormati pandangan mereka supaya tidak akan berlakunya pergaduhan, pertelingkahan. Jadi apabila kita menghormati pandangan mereka, kita akan lebih mengenali dan akan membina hubungan dengan lebih baik. Seterusnya, Mira nak share dengan korang semua cara-cara untuk memastikan seseorang itu gembira melakukan pekerjaannya. Yang pertama,
seseorang itu perlulah memilih kerja yang disukainya. Betul tu Mira. Sebagai contoh, kalau seseorang itu meminati bidang kaunseling dan ingin menjadi seorang kaunselor, seseorang itu perlulah meminati serta mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan kaunseling. Apabila seseorang itu meminati, dia akan lebih bersemangat dan sentiasa ingin melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Yang kedua, seseorang itu perlulah sentiasa bekerja dalam situasi yang positif. Sekiranya tempat kerja itu mempunyai situasi yang kurang memberi suasana yang positif, dia perlu mewujudkan suasana itu. Sebagai contoh, beramah mesra, bertegur sapa dengan rakan-rakan sekerja. Kita juga tidak perlu mencampur adukkan urusan kerja dan hal peribadi. Memanglah lumrah manusia ni tidak lari pada masalah. Jadi apabila kita mencampur adukkan urusan kerja dan hal peribadi ni akan mengganggu lagi emosi kita. Cara-cara yang terakhir untuk kita rasa gembira lagi di tempat kerja ni Mira ialah memberikan ganjaran kepada diri sendiri. Ialah kita kan setiap hari akan melakukan benda yang sama je di tempat kerja. So mesti kita akan jemu dan bosan kan. So memberi ganjaran kepada diri kita akan membuat kita lagi rasa gembira di tempat kerja. Sebagai contohnya, kita boleh keluar membeli belah dengan kawan-kawan, lepak dengan kawan-kawan dan sebagainya lah. Jadi itu juga dapat memotivasikan diri kita. Itu sahaja. Betul tu Farah. Saya setuju dengan apa yang anda katakan. Terima kasih. Kesan-kesan apabila seseorang itu gembira berada di tempat kerja. Yang pertama, seseorang individu itu akan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih produktif. Yang kedua, seseorang itu dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih kreatif. Yang ketiga, seseorang itu dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh. Untuk mengakhiri segmen kita pada hari ini, saya akan berkongsikan kepada anda pandangan Islam mengenai kegembiraan di tempat kerja. Jadi saya akan bacakan sepotong ayat ini. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang jika apabila kamu melakukan sesuatu tugasan, maka kamu akan melakukannya dengan itikad, iaitu tekun. Jadi di sini apabila kita melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun, kita akan rasa lebih gembira berada di tempat kerja itu. So, ketekunan itu sangat penting apabila kita bekerja. Betul tu Farah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih saya ucapkan kepada Cik Sarah kerana sudi untuk ditemu bual oleh saya, Amira, dan kawan saya, Farah. Okey, saya ada 2 soalan dan kawan saya pula ada 2 soalan. Okey, soalan saya yang pertama, pada pendapat Cik Sarah, apakah perkara yang membuatkan Cik Sarah rasa gembira apabila berada di tempat kerja? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menemu ramah saya. Perkara yang membuatkan saya gembira apabila berada di tempat kerja mempunyai bos yang memahami, mempunyai rakan sekerja yang sporting, dan kerja saya ini agak tidak memenatkan. Seterusnya, soalan saya yang kedua. Adakah Cik Sarah merasakan bahawa suasana tempat kerja yang kondusif menjadi salah satu faktor yang mendorong Cik Sarah untuk rasa gembira apabila berada di tempat kerja? Ya, kerana tempat kerja saya adalah kawasan yang menyenangkan dan jalannya juga tidak sibuk kerana di tempat kerja saya adalah di dalam kawasan kampung dan jalan raya tidak sibuk seperti di bandar. Okey Cik Sarah, soalan ketiga daripada saya. Bila mana kita berada di tempat kerja, semestinya lah kita inginkan aura yang positif, semangat yang baru untuk memulakan hari yang baru kan? Jadi jika Cik Sarah mempunyai masalah di tempat kerja, bagaimanakah cara Cik Sarah mengembalikan semula aura ataupun perasaan gembira di tempat kerja tersebut? Kalau di tempat kerja, saya terpaksa menghadapi masalah tersebut sehingga sesi persekolahan selesai dan saya akan
merehatkan minda dengan pergi ke tempat yang tidak dikerumuni oleh orang ramai. Soalan terakhir, boleh Cik Sarah kongsikan sedikit tips bagaimana cara Cik Sarah kekal gembira di tempat kerja? Tips untuk kekal gembira adalah tidak mencampur adukan masalah di tempat kerja dan di rumah. Selain itu, pilihlah kerja atas minat anda dan bukan sekadar gaji semata-mata. Kerana perasaan gembira akan hadir bila anda melakukan sesuatu kerja dengan perkara yang anda minat.